Asal-usul Yahudi. Apa yang kita semua tahu tentang bangsa Yahudi ni? Yahudi adalah istilah yang merujuk kepada sebuah suku bangsa atau etnis dan agama atau kepercayaan, dan istilah tersebut merujuk kepada suku bangsa yang berasal dari keturunan Yakub. Anak lelaki keempat Yakub yang bernama Yahuda, iaitu pendiri suku Yahuda, salah satu suku Israel menurut kitab Kejadian dalam kitab-kitab yang mereka rujukkan. Dan etnis Yahudi juga termasuk Yahudi yang tidak beragama tetapi beridentiti Yahudi dari segi tradisi mereka. Kalau sebagai agama, istilah ini merujuk kepada umat yang beragama Yudaisme. Dan bangsa Yahudi ini terdiri daripada satu kelompok keluarga di antara banyak keluarga yang hidup pada abad 18 Masihi. Tahukah anda kalau bangsa Yahudi ini tergolong dalam kelompok minoriti dunia? Persoalan ini terjawab dengan statistik Jewish Population of the World. Jumlah populasi Yahudi di dunia hanya diperkirakan berjumlah 14,606 orang, menempatkan tempat ke-10 agama besar dunia. Mazhab Yahudi sebagai sebuah agama dan kepercayaan sejarah Yahudi memiliki serangkaian mazhab yang membezakan antara penganut-penganut Yahudi. Diketahui Yahudi Rabbani merupakan mazhab utama agama Yahudi sejak abad ke-6 Tarikh Masihi. Ciri khas mazhab ini memiliki garis bahawa Taurat tersurat dan hukum tertulis tidak dapat ditafsirkan dengan benar tanpa merujuk kepada Taurat tutur dan berjilid-jilid tebal kesusasteraan agama yang merinci segala perilaku benar menurut hukum syariat. Sebagai sebuah kepercayaan agama Yahudi, semestinya mempunyai ritual keagamaan yang istimewa berkaitan dengan tradisi, etika, ibadah dan hari raya. Etika Yahudi berpedoman kepada syariat, asas-asas kesusilaan dan kebajikan. Secara umumnya, etika dipahami sebagai amalan-amalan yang mengandungi budi pekerti yang tinggi. Dari segi ibadah atau lazimnya dikenali sebagai sembahyang, tradisi Yahudi melaksanakan ibadah tersebut sebanyak 3 kali sehari, iaitu syariat di waktu pagi, minha pada waktu siang dan maghrib pada waktu malam, serta ibadah tambahan yang dipanggil muzaf yang dilaksanakan pada hari Sabat atau hari raya. Selain itu, untuk hari raya difahami Yahudi sendiri adalah hari istimewa dalam peninggalan Ibrani. Kepada tanah yang dijanjikan, seperti yang ia biasa dengan istilah tanah yang dijanjikan. Apa artinya secara ringkas? Ini berkaitan dengan penubuhan negara Israel moden yang kini terletak di wilayah Yerusalem Barat dan dikelilingi oleh pihak-pihak berkuasa nasional Palestin, iaitu jalur Gaza dan tebing barat. Penubuhan negara Israel berakar dari konsep area Israel atau tanah Israel, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada keturunan Abraham menurut kitab Yahudi, kitab suci Ibrani dan perjanjian lama di Bible Kristian. Dengan kata lain, ia dikenali sebagai konsep Willianisme sejak zaman kuno yang merupakan pusat wilayah kerajaan Yahudi kuno. Dilaporkan dari LinkedIn Time, Moni Rizke, iaitu Ketua Hadash Indonesia, merupakan sebuah institusi yang memfokuskan diri untuk mendidik kepelbagaian, terutamanya tentang Yahudi dan Israel, mengatakan bahawa orang Yahudi mempunyai kewajipan untuk aliyah, iaitu kewajipan untuk kembali ke tanah yang dijanjikan. Aliyah adalah bahasa teologinya. Kebanyakan orang hanya mengetahui bahasa politiknya, iaitu Zionisme. Menurut kepada sejarawan terkenal Yahudi, sebahagian mekanisme dari kewujudan Yahudi berkembang sehingga abad penting. Beliau menyatakan terdapat beberapa faktor yang menguatkan agama Yahudi dan masyarakat Yahudi. Antaranya ialah keimanan mesianik, kepercayaan dalam unggulnya hasil positif dan pemulihan Israel. Seterusnya, doktrin akhirat telah ditingkatkan perinciannya. Kepercayaan pada kehidupan selepas mati telah secara besar-besaran tidak diendah semasa zaman Biblikal. Ia menyelaraskan Yahudi dengan penderitaan di dunia dan bantu mereka menentang untuk memeluk agama tersebut. Seterusnya, situasi yang menyokong pengembangan Yahudi ialah penderitaan telah memberi makna melalui penaksiran sejarah dan takdir Yahudi. Selain itu, situasi lain yang membawa kepada pengembangan Yahudi ialah Yahudi mempunyai kehidupan yang memuaskan walaupun hidup sepanjang tempoh Empire Rom dan Empire Parsi, yang mana cara hidup mereka boleh dikatakan seperti Yahudi hidup di kalangan Yahudi.
Kehidupan mereka yang memuaskan telah membuat mereka hidup di bawah diskriminasi dan memberi kesan kepada semua. Faktor perkembangan Yahudi dipengaruhi oleh doktrin Syahid dan ketidaklepasan kepada sumber komunal perpaduan. Di samping itu, Talmud memberikan kuasa yang sangat berkesan untuk mengekalkan etika, hukum dan budaya Yahudi, sistem kebajikan dan kehakiman yang baik hati, pendidikan universal untuk mengembangkan dan mengekalkan yang kuat, nilai penyayang dan kehidupan berkeluarga yang memuaskan, serta kehidupan keagamaan yang memuaskan dari lahir sehingga mati. Dasar pengembangan korporat dan pengasingan dari kerajaan Rom dan Parsi membantu menjadikan organisasi masyarakat Yahudi lebih kuat. Seterusnya, penumpuan dari kelompok Yahudi di dalam kelas pertengahan lebih rendah mengekalkan kebaikan kelas pertengahan dari kawalan diri seksual. Yahudi tidak seperti budaya sekitar mereka. Mereka mengikuti laluan sederhana antara zahid dan kegasangan. Untuk Yahudi, perkahwinan membentuk asas kehidupan yang kuat dari segi etnik dan etika. Israel Zionis dan negara Palestin yang melibatkan campur tangan dan tentangan yang hebat di seluruh persada dunia. Faktor pertama adalah deklarasi daripada Menteri Luar Britain yang memberikan hak kepada Yahudi menjajahi bumi Palestin. Seterusnya, kesan penghapusan etnik beragama oleh Nazi Jerman. Secara amnya, ini melanggar piagam Liga Bangsa-Bangsa yang dengan jelas menetapkan penubuhan sebuah negara perlu mendapat mandat orang ramai. Negara Yahudi ini tidak sah dari sudut undang-undang antarabangsa dan walaupun ada negara PBB yang membantah, ia terlepas begitu sahaja. Namun, penguasaan berterusan Israel di tebing barat bukan sahaja sukar tetapi mustahil untuk dihapuskan. Kerana apa? Kerana mereka komuniti yang sudah kukuh. Ini mengakibatkan kuasa Israel terus meningkat disebabkan penguasaannya terhadap Amerika Syarikat dalam lima bidang, iaitu politik, kewangan, media, akademik dan hiburan. Antara konflik yang berlaku antara Yahudi dan penduduk Palestin adalah tentang kekejaman Yahudi. Pertempuran yang berlaku antara tentera rejim Zionis dengan kumpulan pejuang Palestin itu pada mulanya disebabkan oleh tindakan sebuah mahkamah daerah Israel yang telah mengarahkan pengusiran beberapa keluarga Palestin dari rumah mereka di Syed Jarrah, Baitul Maqdis Timur. Tindakan pengusiran itu mencetuskan protes ganas menyebabkan ratusan penduduk Palestin cedera akibat ditembak oleh polis Israel. Penduduk Palestin terpaksa meninggalkan rumah mereka manakala beberapa bandar dan kampung Palestin dimusnahkan. Dan proses itu diteruskan dengan pembinaan penempatan haram bangsa Yahudi. Siapa cakap penduduk di Israel aman? Baru-baru ini Datuk Bandar Lloyd yang umumkan darurat di bandar itu. Ini kerana Israel hilang kawalan dan berlaku perang saudara di antara penduduk Israel dan Yahudi. Kali ini berlaku kerana penunjuk perasaan tidak berpuas hati dengan kematian warga Arab Israel sehari sebelum itu. Secara tidak langsung, terus saya teringat terhadap surah Al-An ayat 14 yang menggambarkan situasi yang sama yang mana Allah berfirman, permusuhan di antara mereka sesama sendiri amatlah keras kerana engkau menyangka mereka bersatu padu sedangkan hati mereka berpecah belah disebabkan berlainan kepercayaan mereka. Penindasan ke atas rakyat Palestin tidak hanya menuntut perpaduan orang Islam, sebaliknya membabitkan perjuangan manusia sejagat. Bagi saya, Palestin ialah satu entiti politik yang bangkit melawan penjajah dan penindas. Justeru, kerajaan Malaysia perlu ada iltizam politik dan seterusnya tindakan politik. Ini termasuk tindakan membawa kepada kebebasan, keadilan dan solidariti terhadap rakyat Palestin. Saya juga ingin mengucapkan tahniah kepada kerajaan Malaysia yang mengarah langkah menubuhkan rakyat Palestin demi membantu mangsa yang menderita dan keluarga terkorban hasil daripada peperangan meletus ini. Okey, jadi kesimpulannya adalah orang Yahudi tidak akan pernah redha dengan umat Islam kerana seperti yang telah tertulis di dalam ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 120, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da allazi ja'aka minal ilm ma laka minallahi min waliyyin wala nasir.
yang bermaksud orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Jadi katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itu adalah petunjuk yang benar, dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemahuan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagi kamu. Surah Al-Baqarah ayat 120.